Okey, Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Semua apa khabar hari ni? Sihat tak? So rata-rata apa yang kita boleh bagi tahu, saham tengah menarik movement dia. Lepas tu kita tengok dalam movement CPO pun sekarang memang menarik. Berapa kali kita duk cari yang sell dan alhamdulillah hari ni baru jadilah. Tu yang first 5 minutes saya tengah tunggu sebenarnya. Kita tengok dulu pergerakan CPO ni macam mana. Okey, korang tahu kan? Korang tahu kan CPO tengah jatuh ataupun crude oil tengah jatuh sekarang ni. Ada yang tahu tak crude oil tengah junam? Almost berapa persen? Almost berapa persen Dalam 5%. 5.8%. Korang tahu tak 6%? Cik Luana tu dia pasal ada positif news lah bagi tahu yang Russia dengan ni dah start, saya pun tak pasti apa, gencatan senjata ke apa. Jadi boleh kata news ni bagi kita memang nak kata penting taklah penting sangat. Okey, tapi apa yang kita boleh bagi tahu tentang news ni, benda yang paling penting di dalam tu dia mempercepatkan ataupun melambatkan target kita saja. Ada yang sokong tak apa yang saya cakap? Sokong tak? Sokong. Ada sokong? Seorang je sokong. Aduh, yang lain mana? Sokong dari Sabah ada juga. Okey, bagus. Okey. Alright. Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Okey, jadi pertama kali saya nak mengucapkan rasa syukur. Okey, disebabkan kita diberi peluang lagi untuk orang kata bertemu jodoh lah untuk sesi kita pada kali ni. Okey. Jadi, seperti sedia maklum, sesi kita ni kita buat setiap hari Selasa. Okey. Jadi pada waktu Selasa tu macam biasa, apa yang kita akan buat, kita akan cuba tengok apa benda yang memang betul-betul orang kata apa cara yang memang kita boleh buat duit lah. Okey. Korang kena faham, untuk kali ni kita punya sesi, kita akan buat lebih kepada momentum study. Macam mana kita nak buat 5 angka, okay? daripada momentum study yang saya akan tunjukkan pada hari ni. Jadi harapan saya seperti biasa, selepas korang dah habis semua, jangan menggelabah masuk. Ini yang kita bagi tahu dekat kita punya student. Untuk pengetahuan korang, minggu lepas kita ada sesi. Kita ada sesi dengan kelas kelas apa nama dia ni boleh kata kelas yang kita buat tu kelas harmonik lah, daripada awal hingga yang paling advance, daripada beginner punya harmonik sampai advance punya harmonik. Ada yang join tak kelas kita pada minggu lepas kat dalam hari ni? Ada tak? Kelas HP Cik Siti, minta maaf tengok saya pun dah lupa dah. Kalau ada cuba buka mic. Cuba cakap Ada? Ada. Hai. Alhamdulillah. Okey, korang ada juga Itu saya suka dekat korang ni. Walaupun korang dah belajar benda advance, tapi bila korang nampak kali ni, apa yang kita buat sesi TTLA, korang sanggup datang juga untuk hari ni. Terima kasihlah dan tahniah saya ucapkan untuk korang. Jadi, macam yang saya selalu bagi tahu, sebelum kita mula, betul-betul mula nak masuk trading, pastikan kita kena buat at least 1000 drawing dahulu. Okay? ABCD 1000 drawing. Ini yang saya nak bagi tahu dekat korang lah. Okay? Jadi, apa-apa kelas yang kita cuba buat macam saya selalu berpesan lah dekat klien ataupun dekat trader, sebelum kita betul-betul nak terjah masuk ke dalam market ni, pastikan korang tahu dulu apa benda yang kita buat kat dalam. Salah satu dia daripada kita punya drawing. Kadang-kadang bila kita melukis saya bagi tahu, kita nampak sekali je jadi, kali kedua buat jadi, kali ketiga lepas tu masa kita tak buat, situlah dia akan datang macam, apa tak jadi? Dah 2 kali aku buat kot. Lepas tu kali ketiga tak jadi. Itu reason dia kenapa kita bagi tahu, habis sesi ni harapan saya, korang jangan menggelabah nak masuk. Okay? Sabar. Lepas tu cuba buat satu paper trading dahulu. Okay? Paper trading ataupun lukis drawing. Kalau tak dapat buat satu, buatlah seminggu sekali. Tak dapat juga sebulan sekali lah. Kalau tak dapat juga, baik korang tunggu signal dia datang daripada kita. Okay? Itu saya boleh bagi tahu. Okay, sebelum saya mula, boleh saya tahu berapa ramai trader futures kat dalam ni, ataupun trader cryptocurrency, ataupun trader apa lagi satu ni? Saham. Ada 3 ataupun ada yang tak bermula lagi. Okay? Senang je nak tekan. Saya nak tengok korang tekan kat dalam. Ada Okay, boleh kata untuk sesi kali ni trader equity overpowered kita punya trader futures. Minggu lepas kita punya sesi boleh kata balance So ingat tak minggu lepas saya bercerita tentang apa? Ada yang dapat tahu? Dapat tangkap apa yang kita expand pada minggu lepas? Okay, almost 60% adalah trader saham,
Lepas tu 21% trader futures. Lepas tu 11% cryptocurrency. Dan last kali kita ada trader yang tak bermula lagi. Okay. Minggu lepas. Ada. Siapa tahu minggu lepas? MNW betul. Ni Encik ke Cik Kamal HP betul. HP apa? Harmonic pattern. Oh, okey. Bagus. Sangat singkat sekali Lepas ni saya akan kita akan bagi tahu HP je lah. Lagi senang kan. Hewlett Packard. Okey. Alright. Ada yang dah start melukis ke gunakan harmonic trading? Ada. Ada. Okey, alhamdulillah Cik Kamal Bagus. Okey. Senang ke susah? Senang ke susah? Buka masih mic lah. salah-salah lagi cikgu. Macam mana? Masih salah-salah lagi. Tak apa. Tentang salah tu tak apa. Okay. Yang penting kita banyak melukis. So, bila kita banyak melukis, percaya cakap saya, dalam grup saya tu, tak ada orang yang gelakkan kita kalau kita salah. Selalunya apa yang kita akan buat, kita akan cuba perbetulkan semula. Okay. Tak kisahlah daripada Tuan Rozani pun ada. Lepas tu kita ada Tuan Zafri, ada saya lagi, ada Tuan Rijal lah. So roughly ada 4-5 orang lah. Lepas tu kita ada student yang daripada 2-3 tahun lepas dia follow kita hingga ke hari ni. Okay, insyaAllah. Banyakkan melukis, banyakkan bertanya. Okay. Okay, dan boleh saya tahu berapa ramai lepas lukis tak tahu nak decide macam mana. Okay, tak apa. Tahu kan entry point semua dekat level mana? Cut loss pun dekat level mana? Even kalau guna seminit pun boleh je pakai untuk waktu keadaan market sekarang ni. Okay. Untuk trader, boleh saya tahu ada satu benda lagi. Berapa ramai, boleh saya tahu experience. Experience korang punya trading, pengalaman trading. Okay. Ada yang lebih 3 tahun, ada yang 3 tahun ke atas juga. Okay, alhamdulillah ada seorang 2 orang. Okay, bagus. Okay. 1 hingga 3 tahun. Okay. Sebenarnya apa yang saya boleh cakap tentang keadaan market ni, walaupun korang korang dalam tempoh setahun ataupun 2 tahun masuk trading, korang akan jumpa bermacam-macam benda Okay, 51%, 1 hingga 3 tahun. Okay, siapa saya boleh cakap 1 hingga 3 tahun, baguslah. Boleh kata korang ni walaupun masih baru, tapi korang sangat eager untuk menuntut ilmu ni macam contoh dia, ilmu yang kita cuba buat lah. Apa yang kita cuba sampaikan sebenarnya salah satu daripada buku lah. Okay? Dan kadang-kadang daripada buku yang kita pakai tu, kita ni, saya akan tengok dulu. Macam dulu, saya pernah buat satu sesi ni. Sesi ni adalah based on Bollinger Band. So, daripada Bollinger Band punya view, lepas kita bagi dekat public masa tu, ramai rasa macam okey lah, benda ni betul boleh pakai. Dan untuk pengetahuan korang, Bollinger Band ni salah satu daripada momentum study juga. Jadi, kenapa saya tiba-tiba nak yang sebelum ni tak pernah sentuh Bollinger Band, dah tinggal 5-6 tahun yang lepas, tiba-tiba kita bagi pula dekat public. Kenapa kita buat macam tu? Sebab ada seorang klien saya memang buat duit pada waktu tu dekat CPO. Okay? Dengan modal 3,000 dia boleh buat sampai, kalau tak silap masa tu 15,000. Okay? Jadi saya pun tanyalah dia, apa kau pakai? Dia bagi tahu saya, dulu benda yang kau ajar kot, Bollinger Band. Alamak, aku dah tinggal lama lah Bollinger Band. Pasal apa dah tinggal lama, mungkin sebab benda tak sesuai dengan saya. Saya lebih kepada lebih kepada swing trader lah. Okay. So depends. Okay. Untuk trader saham, cuba share apa saham yang korang masuk pada hari ni. Ada tak? Share lah something. Bagi tahu dekat orang. Nanti kita akan buat study based on apa yang kita tengok tu. Siap, Koraza lagi? Lah, 3 orang je trader saham. Kelly, okey, Tuan Fidaus, bagus Kelly sebenarnya dalam kita punya list juga, tak apa. Disebabkan korang komen, nanti kita akan tengok dan kita akan go through lah dekat saham tu tersebut, okey? Right. Berapa ramai sini yang first time join kita punya sesi? Ada tak yang first time join? Ada? Ada? Tak kisahlah sesi apa-apa ke, sesi untuk klien ke, sesi untuk apa-apa kelas lah, SPT dulu yang harga RM10 ke? Ada? Ada first time? Semua malu-malu lah malam ni. Mentang-mentang minggu depan nak puasa kan, korang simpan suara untuk ni ke? Untuk jadi apa? Jadi imam nanti. Masa apa? Masa tarawih. Tak adalah gurau je Okay, ada less than 10 session. Okay, tak apa Cik Kamal ada yang lebih daripada 10 kali tak join kita punya sesi ni? Ada? Ada? Ada lebih 10 kali okey. Okey, bagus. Okey. Ada yang tak pernah miss? Ada yang tak pernah miss?
semenjak dia jumpa? Ada? Saya. Tak ada? Sejak jumpa tak pernah miss. Oh, dia jumpa tak pernah miss daripada saya ada rambut sampailah saya botak kan. Daripada botak sampai ada rambut. Okay. Alright. Okay, terima kasih terima kasih banyak-banyak untuk yang memang boleh kata korang support dalam akademi lah. Walaupun sekarang ni kita agak pack sedikit dari segi nak buat live. Untuk pengetahuan korang, dulu kita buat live tak pernah berhenti Even pada waktu cuti pun kita akan tetap buat juga. Tuan Faizri ada. Oh, cantik background tu. Yang lain mana? Ada tak yang join minggu lepas? Kita nak tengok background korang. Cantik ke tak? Okay. Daripada ni lah kita buat, lepas tu kita stop. Lepas tu kita jadi macam ada benda lah yang tiba-tiba datang. Okay. Lepas tu kita pun tak boleh nak buat live lagi. Jadi seperti biasalah, untuk siapa yang perlukan bimbingan ataupun nak dapatkan guideline daripada kita, daripada Lami Academy, daripada Tuan Zafri ataupun daripada saya, apa yang korang boleh buat, korang bolehlah PM kita orang. Okay. Tapi korang kena faham, klien akan disayang lebih lah. Klien plus student lagi lah. Memang gila-gila kita akan sayang. Maksud dia kita akan guide korang lah. Kalau boleh kita tak nak korang hanyut. Okay. Jadi macam yang lain tu, of course kita akan tengok jugalah siapa reminder korang. Pergi tanya reminder dulu. Kalau reminder tak boleh pakai, kita ada. Korang boleh contact kita. Itu yang saya akan bagi tahu. Macam contoh salah satu servis yang kita akan buat, saya provide signal untuk klien. Dan apa yang saya berani cakap, untuk hari ni je kita dapat almost 200 stick, 150 stick di dalam CPO, lepas tu 100 stick di dalam soya, 50 stick, minta maaf. Lepas tu kita lost di dalam spread trading almost 40 stick lah. So memang rugi tu tetap ada, tapi kita akan cuba minimize lah loss tu. Okay, right. Satu lagi saya nak bagi tahu, untuk kita dapatkan impak maksimal, tolong buka video. Tolong buka video. So saya kenal saya punya public ni siapa. Selalu korang duk tengok muka saya je kan. Daripada tak ada rambut sampai ada rambut. So kali ni saya nak tengok korang pula. Okey, Tuan Ahmad Suzali ada, alhamdulillah. Takkan Tuan Ahmad Suzali seorang je. Yang lain tak nak ni ke? Cubalah buka. Itu saya kenal Tuan Fauzi, Cik Zainab saya kenal lah. Cik Fazri ada. Okey, bagus. Cantik background tu. Saya suka tengok. Okey. Tuan Zaman, Tuan Abdul Rauf. Okey. Alright. Ramai yang bertanya dengan kita, kenapa setiap kali kita buat satu contoh, kenapa kita masukkan sekali dengan saham? Macam contoh, saya boleh kata dulu kita memang banyak fokus di dalam features je. Okay? Dekat saham ni lebih kepada long term lah. Tapi, tiba-tiba, apa saya buat? Sebab saya jumpa semula trader-trader yang lama dengan kawan-kawan saya. Lepas tu, diorang ni apa diorang buat? Dia bagi tahu masalah dengan saham ni, Lami. Saham ni masalah dia terlalu banyak, dia kata. Terlalu banyak, boleh je kau cari daripada ni. Kau nak tapis benda tu. Kalau kau tahu, kau boleh buat. Ini saya cakap dengan dia. Lepas tu dia kata macam, aku tak boleh doh. Tak boleh dah. Dia kata. Kenapa? Pasal sebab jiwa aku dah sebati dengan features, so aku buat features. Okey, tak apa. Lepas tu kita jumpa lagi. Trader apa? Kita jumpa trader features. Okay? Bila jumpa trader features, saya bagi tahu tentang saham. Trader features korang tak payah cakap bila korang sebut tentang saham, dia tak nak masuk langsung, dia kata. Sebab aku lebih suka masuk dekat produk yang laju apa benda semua. Okey lah. Jadi kita pun buatlah satu. Kita test kita test masa dekat public. Kita buat daripada features dulu. Bila kita buat features, kalau tanya saya features, kita tengok time frame. Satu produk, time frame. Cik Zainab pun ada, Cik Siti ada. Okey, alhamdulillah Cik Siti. Cik Ahmad Suzaili, 3 orang je. Yang lain semua malu ni. Malu, okey. Kalau segan, dulu kawan saya, dulu saya belajar Ipoh banyak ada orang Penang, ada orang Kelantan dengan orang Sabah lah. Ada 3 orang, 3 negeri ada dekat dalam. Dia kata kalau kau segan, baik kau duduk Bagan. Kita pun blur. Bagan? Apa benda Bagan tu? Yang saya tahu dalam kepala Bagan Serai. Lepas tu tengok, okey, orang Penang punya sebutan macam ni lah. Itu yang dia cakap. Tapi saya bukan cakap kepada korang semua lah. Okey. Tentang tadi cerita tu, tentang trader features. Kita selalu masuk saham, dia tak nak. Tapi trader saham ni saya suka sebab diorang fleksibel. Tuan Yusof ada juga. Okey, alhamdulillah. Diorang fleksibel, trader saham. Itu yang saya suka cari trader saham masa tu. Jadi apa kita bagi tahu dekat diorang lagi, kita punya style ni lebih kepada, apa kalau korang tahu? Satu benda ni kita boleh pakai kepada 3 produk. Futures, crypto. Apa lagi satu? Futures, crypto dengan saham. Tuan Zafri buktikan dekat saham boleh pakai harmonic trading. Okay? Itu yang kita test dan ramai yang macam tak suka lah bila korang cari seorang cikgu ni pun, cikgu saham lah. Korang cari cikgu saham, dia nak sembang tentang futures, tak ramai.
ataupun trader futures nak sembang tentang saham, tak ramai. Saya berani cakap. Kalau futures, dia buat futures je. Kalau saham, dia buat saham. Budak forex, saya cakap lah. Kalau budak forex ni, korang tengok memang berlambak. Tapi diorang akan sembang benda yang sama lah. Forex ni masuk juga dekat komoditi. So, kita boleh sembang semua benda. Okay? Macam dulu, kawan saya, semua ni budak-budak MSTA. Budak mata. Mata korang tahu kan? Siapa tahu mata tu apa? Mata. Technical Analysis punya association kan? Malaysian. Bukan ni Bukan ni. Bukan ni. Ini mata. Korang panggil mata. Kalau kita orang Sabah panggil mata. Ada Q dekat dalam mata. Itu orang Sabah panggil lah. Okay. Jadi bila kita test, kita tengok, okay, ada peluang. Mana ada peluang, kita akan switch. Ada masa di futures, memang futures ni yang pelik dia, kalau market trending gila-gila, tak ada orang masuk. Tak ada orang masuk. Semua tak berani masuk. Tapi kalau saham ni saya tengok, bila trending gila-gila, kalau boleh sampai habis, dia nak tangkap. Kalau jatuh pun aku nak sambut lagi. Itu beza dia lah. Jadi bila saya tengok dekat dalam, apa yang kita nampak, okay, benda ni balance. Kita pun selalu bagi tahu dekat kita punya klien. Even ada klien saya masuk US stocks lagi. Ada seorang tu lagi masuk dekat Hong Kong stocks. Okay. So, dorang sukalah benda-benda yang laju ni. Okay. Ada setengah orang suka benda yang simple. So, kita tak salahkan dorang. Sebab teknik yang dorang pakai tu lebih kepada certain produk yang dia pakai. Macam contoh, ada satu company ni. Bukan company lah, satu cikgu ni, dia guna 5 rule. 5 rule ni hanya boleh dipakai di dalam features je. Bila kita tengok dekat saham, memang tak boleh pakai. Okay? Tapi kita berjaya lah convert benda tu. Okay? So hari ni panjang sikit lah saya sembang pasal last day boleh kata sekarang ni last day untuk kita buat sesi TTLA. Dan kita akan resume semula mungkin selepas raya. Okay? Ada yang balik Sabah ke? Ada yang balik Sabah. Kampung dekat Sabah sini. Cik Zainab seorang kan? Ada dekat Sabah? Cuba komen dekat dalam Sabah. Ada? Tak ada Sabah? Oh, Cik Anwar. Duduk mana tuan? Cik, duduk mana orang sini? Saya duduk mana? Tinggal di mana bos? Kalau orang Sabah cakap. KK, sebelah mana KK kau tu? Mana damai lu yang likas apa semua saya tahu di mana. Saya menggatal lah. Dekat saja, jauh jugalah sikit daripada tempat saya. Saya di mana kita tinggal? Lupa. Putatan. Ya Allah. Kampung pun lupa. 2 tahun kan tidak balik. Kesian betul. Ada lagi? Menggatal. Ni menggatal ni macam semua orang tahu menggatal kat mana. Lain-lain? Menggaru ada menggaru. Semenanjung tahu ke tu? Orang Semenanjung tahu ke tu menggatal? Tempat tu popular. Dulu masa kita budak-budak selalu kena sebut di Pimai-Pimai Tang tu lah. Itu satu. Yang kedua, yang legend-legend punya ni lah. Flat Persekutuan. Ingat tak? Flat Persekutuan dulu. Ada satu movie dulu. Tahun 90-an. Tidak. Ini macam orang muda pun ada ni. Kalau macam tu. Menumbuk. Tengok. Saya cakap ada orang Sabah sini. Okey. Tak ada. Kita masukkan sedikit lah. Kalau saya bagi technical dekat korang, hari tu, ikut pengalaman saya masuk-masuk je kelas kita. Kita bagi technical. Semua pening kepala. Sampai sekarang ada yang tak dapat lukis. Pening. Jadi kita masuklah dulu sikit-sikit. Kita sembang sikit-sikit kan. Dah beli Tuan Suzali. Tiket balik Sabah macam pergi haji. Tak adalah, gurau je. Kita sempat beli awal lah. Okay? Sebulan sebelum raya balik. Sekarang ni lah. Nanti kita balik. Cuti lama sikit. Okay? Alright. Dah habis lah tu. Tentang kita punya sesi berkenalan ni. Dan macam saya bagi tahu tadi, tolong buka video lah. At least bila, ataupun korang buka korang punya mic. Okay? Kalau ada soalan je, korang boleh terus tanya saya lah. Okay? Nanti kita akan bagi tahu. Lepas tu, satu lagi saya nak bagi tahu, kebanyakan soalan yang kita dapat daripada korang semua ni, okay, dia akan membantu kawan-kawan kita yang lain. Sebab kebanyakan orang dia tahu benda tu, tapi dia malu nak bertanya. Lepas tu dalam grup ni, mesti ada orang yang korang tanya cakap lah, sikit-sikit nak tanya soalan. Tapi sebenarnya bagus benda tu, pasal kita boleh stop sebelum kita pergi ke tempat lain. Macam ni lah. Macam bila korang panjat kan, panjat gunung lah. Tuan Zafri explain pasal panjat gunung hari tu. Takkan korang lompat naik terus ke atas kan. Kalau korang lompat terus, apa akan berlaku? Dia ada 2 possibility. Sama ada betul-betul boleh pergi lah. Okay? Kalau korang lompat terus sampai dekat berapa ribu? 1000 meter macam tu lah. 1000 meter sampai 4 kilometer, 4,000 meter. Okay? Kalau korang ada kuasa lah. Tapi kalau korang tak ada power, nak naik ke atas, kena panjat daripada satu-satu. Okay? Kita akan panjat satu-satu benda ni. Kalau tak faham, nanti orang yang akan bertanya tu dia akan membantu korang.
Okey? Dan macam biasalah kita kena jaga adab. Sebab kita sebagai orang ni, jangan korang duk tanya macam dulu kita pernah buat kelas kan. Buku kata macam ni, kita tengah explain ni. Sama juga macam guru agama. Masa dia tengah bercakap dekat depan, dia explain sesuatu dekat korang, tiba-tiba korang dekat belakang cakap, apa nas, apa dalil, apa nas, apa dalil. Memang confirm adab tak ada orang macam ni. Kalau korang nak bertanya, tak apa, tanya je. Okay? Sebab bagi saya percaya orang bertanya ni, selalunya ada 3. Kenapa dia bertanya soalan? Yang pertama, dia bertanya sebab dia tak tahu. Okay? Lepas tu yang kedua, orang bertanya ni, boleh kata dia nak dapatkan kepastian. Dan yang ketiga, orang yang bertanya ni, kadang-kadang korang akan berjumpa orang yang nak memalukan orang. So kita elakkan daripada jadi orang yang ketiga tu. Okay? Sebab tujuan kita untuk belajar je untuk hari ni. Alright? Okay, boleh kita mula sekarang? Boleh? Boleh. Yang lain? Boleh ke boleh? Boleh. Come on, last day ni, last sesi kita untuk ni, sebelum puasa ni. Okay? Alright, jom. Saya explain sedikit lah tentang study of momentum. Okay, untuk study of momentum sebenarnya, hari ni saya akan explain tentang relative strength index. Okay, tentang relative strength index ni, siapa tahu dekat dalam apa default number untuk RSI? Siapa tahu? 14. Betul. 14 adalah default number. Ada yang gunakan 21 tak? Korang pernah nampak orang gunakan nombor 21? Tak pernah kan? Okey, selalunya orang akan jumpa 14. Lepas tu orang guna, selalunya orang akan guna ni lah. Ini nombor yang kita akan pakai selalu. RSI 14 lah. Okey, ini yang pertama. Lepas tu yang kedua, ada orang gunakan RSI 7. Apa maksud dia RSI 7, RSI 14 dengan RSI 21? Siapa tahu? Okey, sebenarnya dia adalah length. Okey, length ataupun benda tu kita panggil sebagai dia punya date lah. Dia ambil based on ada satu calculation ni lah. Jadi selalunya apabila orang guna 21, maksud dia ni trader yang relax. Korang tengok whipsaw dia whipsaw ni gergaji lah. Gergaji korang tengok, saya tukar pergi 21, apa berlaku? Okay, bila saya tukar pergi 21, maksud dia punya movement ni lebih smooth lah. Okay, dan makin besar nombor tu, kita ubah contoh dia, kita ubah ke 84 makin besar nombor RSI tu, maksud dia makin slow lah. Dia makin kecil, makin fast. Okay, itu maksud dia. Jadi kebanyakan kalau korang jumpa trader ni, dia akan guna default 14. Okay, lepas dia gunakan default 14, so cara nak baca untuk RSI ni, siapa tahu? Siapa tahu dekat dalam cara nak baca RSI ni macam mana? Okay, apabila RSI, saya explain sedikit apabila RSI tu berada di bawah, ini 70 kenapa hilang nombor dia? Ini 30. Okay, RSI ni boleh kata dia based on percentage. Satu adalah 70. Lepas tu satu ni kita panggil sebagai 30. Kalau harga berada atas daripada 70, above 70, maksud dia market Overbought. Betul. Maksud dia overbought Allah, susahnya nak tulis. Okay, dia maksud dia overbought. Okay, jikalau dia bawah daripada 30, maksud dia Oversold. maksud dia adalah oversold. Betul. Okay, terima kasih. Saya letak sold dia lah. Okay, overbought dengan oversold. Okay, jadi masa mula-mula saya belajar tentang RSI ni, dalam kepala saya, apabila dia naik sampai level atas, dia akan jatuh. Apabila dia jatuh ke level 30 ke bawah, dia akan naik semula. Okay, ini basic dia lah. Maksud dia kita nak cuba kaji tentang momentum tentang certain produk ni lah. Okay, momentum study ni salah satu dia ada MACD pun salah satu momentum juga. RSI, William, apa lagi? Charles Tindey tak ada, aku tahu je. William je ada. Okay, lepas tu kita ada CCI. Tengok alert saya dah start berbunyi dah. Okay, jadi
cara nak baca benda ni, apabila kita tengok dan buku yang saya baca, macam biasalah untuk RSI, korang familiar tak? RSI apa benda yang selalunya orang akan tengok? First kali adalah apa? Cara nak baca dia. 30, 70. Itu yang pertama. Lepas tu cara yang kedua kita nak baca benda ni melalui apa? Divergent. Okay, divergent lah saya tulis. Lepas tu yang ketiga adalah apa? Penipu. Tak adalah bukan conman convergent. Okay. Divergent, convergence. Betul, divergent, convergent lah. Okay. Selalunya yang paling popular adalah divergent. Okay, divergent. Memang salah satu yang paling popular untuk kita baca. Dan yang kedua 30-70. Okay. Yang ni saya sebenarnya bila saya baca buku daripada William, siapa nama dia? Wallace Wilder, Wilder Junior. Bila dia bagi tahu, dia just bagi tahu tentang perubahan harga je. Tapi masalah dia based on entry tak ada. Jadi lepas saya belajar dia dengan beberapa orang ni, kita belajar satu-satu, barulah saya dapat satu idea yang sebenarnya RSI ni ada cara baca dia, even convergent. Lepas tu kita ada RSI W dengan RSI M. RSI W dengan M. Okay. Lepas tu last kali, apa lagi ya RSI dulu? RSI 50. Ini dulu masa kelas RTI yang kita buat kan. RTI ni kita panggil apa? RSI? RSI Trading Incentive. Okay. Tapi masalah dia W dengan M ni orang tak faham. Ada beberapa orang yang faham tentang WM. Lepas tu RSI 50 ni pun ada cara baca dia. Tapi hari ni kita akan fokus lebih kepada 30-70. Okay. 30 dengan 70. Macam mana kita nak masuk trading based on 30 dengan 70%. Okay. Okay. Based on 30 dengan 70 ni, senang cerita, cara kita nak masuk, saya cuba replay dulu Okay. Masa kita cuba masuk based on RSI 70 ni, main point dia kalau kita nak masuk buy, okay. Masa kita nak masuk buy, saya guna 5 minute chart untuk CPO. Okay. Bila dia breakout je, kita jangan menggelabah masuk. Tenang dulu, relax dulu. Okay. Sebab RSI korang tengok atas sebelah kiri ada level RSI ni. RSI ni boleh kata level dia berada di dalam level 30. Jadi level 30 jangan masuk dulu. Kenapa jangan masuk? Siapa boleh share? Share lah something. Jangan takut buat salah lah. Macam saya cakap tadi, bila korang bertanya, korang akan tahu. Okay? Kenapa? Kenapa jangan masuk? Kerana, mengapa, apabila, kenapa? Signal lemah. Boleh kata dia masih kuat. Okay, ingat satu benda lagi, apabila RSI ni kadang-kadang dia jatuh bawah 30, dia boleh main-main macam ni lagi. Macam ni, pop. Mustahil lah, dia takkan boleh pergi negatif. Dia takkan jadi negatif below daripada kosong. Okay, itu reason dia kenapa kita tak akan masuk dulu. Jadi RSI ni apabila kita nampak macam ni je, okay, tenang, relax. Orang sabar cakap kopi-kopi dulu. Kau kopi-kopi dulu, kau buat dulu kopi kau minum dulu. Okay, ni orang sabar cakap lah. Okay, jadi next, apa yang kita akan buat, barulah kita akan tengok. Kalau dia keluar above daripada 30, korang tolong tengok nombor ni sebab saya kalau letak macam ni kita nampak. Ada. Mana 70? Dia tak keluar label pula. Dulu ada label. Tak ada label lah, kejap saya tengok dulu. Memang tak ada label. Dulu ada. Sekarang ni tak ada lah. Boleh kena setting tuan. Setting mana sini? Yang ada RSI ni titik 3 ni. Titik 3 yang sebelah RSI ni. Titik 3 sebelah RSI. Titik 3 sebelah RSI. Mana ni? Tepi tu. Okey. Lepas tu? Dia ada pin to scale. Pin to right scale. Betul lah? Left. Right ke left? Dah right kan? Cuba left. Dia pindah pergi kiri pula. Okey. Korang nampak juga nombor dia ni kan? Foto adalah. Okey. Ada jugalah. Okey, tak apa, kita tengok sebelah kanan Korang fokus sekejap lah. Okey. Dia, main point dia, kalau kita nak masuk RSI ni, ada satu benda yang kita kena confirm. Okey, katakan pada waktu ni, saya letak dulu satu vertical line. Okey, masa kita nampak pada pukul 9.25, kenapa 9.25? Okey lah, 9.25 petang, malam, bila korang tengok RSI ni dia masih berada di level 30. So bila dia dekat level 30, 30 sini korang tengok color purple tadi tu. So dia berada level 30, kita biarkan dulu. Jangan dulu masuk. Relax dulu. Next,
Kita kena tunggu dia breakout. Okay, apabila dia breakout, okay, inilah salah satu sign yang market akan berubah arah. Okay, bila dia berubah arah, mana ni? Okay, bila dia berubah arah macam ni, barulah kita akan masuk. Okay, baru kita akan masuk. Baru kita akan masuk. Tapi cara kita nak masuk macam mana? Tak apa, sabar dulu. Saya akan explain dulu tentang macam ni kita nak masuk. Bila korang nampak, baru korang masuk lah. Okay, next, kita tengok tentang ni juga. Kita akan tengok tentang untuk level 70. Untuk level 70 sekarang ni, dia sama juga. Apabila harga tu naik dekat atas, kita jangan menggelabah masuk. Ini untuk trader futures lah. Kalau dekat bawah ni, boleh kata ini untuk trader saham dengan futures. Kalau dekat atas, benda ni kita boleh pakai untuk trader futures. Sebab saham kita tak boleh buat short selling. Trader futures, cryptocurrency pun boleh buat short selling juga. Nampak? Bila dia naik dekat level atas, jangan menggelabah masuk. Relax dulu. Okay? Relax je dulu. Next, apabila dia jatuh, baru kita masuk. Nampak? Bila dia sentuh, dia naik semula. Okay? Itu yang kita bagi tahu. Jangan korang terus expect dia akan jatuh. Tunggu complete dulu. Saya nak tanya korang, pada pukul 5.40 petang, bila dia naik dekat level atas, okay, apabila dia jatuh, tak jadi tanya kejap, saya habiskan dulu. Masa dia jatuh macam ni, dia complete. Korang tengok atas sebelah kiri juga. Apabila dia jatuh ke bawah level 70, maksud dia selepas benda ni complete, baru korang boleh masuk. Okay, tengok timing. Saya pakai 5 minit chart untuk CPO. Bila saya guna 5 minit chart, benda tu complete pada pukul 17.50, 5.50 petang. So maksud dia entry point saya bila? Bila entry point yang paling sesuai untuk kita masuk? 5.55. Betul. Maksud dia pukul 5.55 baru kita akan cuba masuk. Okay? Tapi masalah dia market nak tutup. Tak kisahlah. Market tutup tak tutup, ada signal, kita masuk. Okay? Kalau kita buat automated trading, benda ni dia akan auto execute terus kita punya order. Okay? Maksud dia kita kena firm lah. Macam saya firm lah tentang RSI ni. Dulu saya pernah buat 2 tahun lepas. Okay. Next. Barulah kita masuk pukul 17.55. Selepas kita masuk 17.55, saya plot dulu dekat dalam ni. Ni dekat level ni, korang tengok apa berlaku terus. Maksud dia memang betul lah, market terus buat satu kejatuhan. Tapi ini sebuah pertukaran bulan ni kalau tak silap. Itu yang dia terus jatuh, tak apalah. Kita tengok dulu contoh dia macam mana. Next, untuk yang buy tadi tu, saya explain lagi sikit. Bila dia breakout, baru kita buy naik atas. Okay? Sebab kita nak tahu dia punya momentum study tu macam mana. Okay. Based on TP pula macam mana? Siapa boleh share dengan saya? Selalunya apa yang korang buat untuk ambil TP ni? Korang buat macam mana? Atau memang tak pernah guna momentum study ni? Kalau saham, beli oversold, jual ke overbought. Overbought Okay. Kalau untuk benda ni tak kisah saham ataupun futures, sebab kita lebih kepada scalping. Kalau kita nak scalp benda ni, okay, bila dia breakout je, breakout tu boleh kata dia memang betul jadi. Okay. Tapi kita akan ambil 50% level ni sebagai kita punya take profit. 50% ini je yang kita boleh buat. Sebab scalping kan. Ni lebih kepada scalping. Okay. Tetapi untuk trader swing, sebab saya bagi 2 option lah untuk korang. Korang scalping ke ataupun korang swing. Ni boleh kata scalping pun boleh sebab saya gunakan 5 minit. Okay. Apa yang korang boleh buat? Cuba tunggu dulu dia naik sampai level sini. Okay. Tunggu dia naik sampai level atas ni. Bukan apa. Kadang-kadang view kita dah betul. Kita dah buy cantik dah. Tapi apa berlaku market naik macam ni. Lepas tu dia tak sentuh pun 70 level ni. Okay. Dia tak sentuh langsung. Jadi kita takutlah kita punya peluang tu nanti tiba-tiba hilang. So sayang lah. Katakan kita dah ada dalam 20 point dekat dalam ni. 20 tick CPO. Dah cantik dah. Lepas tu tiba-tiba apa berlaku? Tiba-tiba market reverse semula. Benda ni tak mustahil sebab dulu pernah berlaku juga. Masa tu kita confident gila dah pergi. Tapi masa dah ada dalam tangan 50 tick lah contoh, tiba-tiba market jatuh semula, habis kita punya profit. So jadi macam sayang. Patutnya kita boleh ambil, tapi kita tak ambil. Okay. Untuk trader harmonik saya bagi tahu benda ni memang berkait rapat dalam kita punya entry point nanti.
Okay, so get ready je. Nanti korang kena ni, saya akan bagilah benda ni nanti banyak. Okay, sampai sini ada apa-apa soalan tak? Senang kan? Nampak? Senang kan nampak benda ni? Senang je. Saya tahu memang senang. Tuan Ami. Ya, saya tuan. Saya nak tanya, ada ke kemungkinan dia tak jadi? Memang ada Terima kasih. kemungkinan tak jadi juga. Sebab benda ni boleh kata kita buat based on probability je. Kita buat probability. Kalau jadi, situ waktu dia kita akan letak TP lah. Kalau tak jadi, maksud dia kita akan masuk. Okey. Tentang tu tadi, saya dah share tentang apa? Tentang basic dia kita nak masuk. Okay, kita tahu bila market break dia, kita akan masuk. Contoh, itu contoh yang kita buat dululah. Okay, sekarang ni, saya akan tunjukkan cara kita nak masuk. Okay, based on 5 minit. Ini lebih kepada scalping. Okay. Korang nampak kan charting saya ni? Nampak tak? Nampak Clear tak? Clear. Okay, Alhamdulillah. Okay, bagus. Okay, jom. Kita tengok. Okay, sekarang ni kita tengok RSI. Saya rasa RSI ni saya boleh set kat dalam untuk harga dia. Boleh? Tak boleh lah. Label. Supaya nampak harga sebelah kanan. Korang tahu tak macam mana? Tak apalah kalau tak ada. Kalau ada nanti korang bagi tahu macam mana supaya senang sikit pembelajaran kita. Okay, tengok sebelah sini nanti color purple ni. Okay, bila saya point dekat dalam, saya nampak RSI saya dekat level 20.43. Okay. Jadi, saya nak cuba buy. Tapi kita takkan terus masuk buy. Kita relax dulu. Okay. Kita relax. Apabila dia pecah atas daripada level 30, itu dah menunjukkan salah satu sign yang market akan berubah arah. Dia akan berubah arah. Daripada jatuh, dia akan naik ke atas. Okay. So, next apa saya akan buat? Okay. Ini penting. Ini penting korang tulis. Selalunya saya akan ambil entry point based on Bobo. Bobo. Siapa tahu Bobo tu apa? Bobo kat mana? Bobo kat mana? Tahu kan? Tahu tak? Buy on breakout. Okay. Buy on breakout. Okay. Sekarang ni saya korang tengok je dulu idea dia macam mana. Pasal apa? Pasal CPO punya harga sekarang ni gila-gila. Even 5 minit pun kalau saya guna contoh macam ni, korang nampak tak stop loss saya berapa besar? Agak-agak besar tak? Untuk trader saham lah saya tanya. Kalau korang nampak macam ni. Besar tak? Besar. Sangat. Okay, 180 point tu roughly dalam berapa 160, 2,000, 4,000 setengah jugalah total kerugian dia. Tak apa, korang tengok dulu untuk dapatkan idea dia. Macam mana, okay? Right, kita tengok next macam mana. Saya akan ambil highest point sebagai entry point saya dan previous low ni saya akan gunakan sebagai saya punya cut loss. Okay? Okay, macam tadi planning saya akan buy apabila dia breakout above level. Saya punya TP, saya akan secure dekat 50%. Okay? So kalau korang rasa macam tamak, macam biasalah dah baca buku kan. Greed is good, dia kata. Okay? Dia dah baca buku greed is good. Okay, so apa dia buat? Tunggulah TP dekat 70% ni. Okay? Next, kita tengok macam mana? Entry kita kena ataupun tidak. Nampak? Bila kita set macam ni, dia jatuh pula. Bila dia jatuh, saya akan buang. Okay, saya akan tunggu dia breakout semula. Okay, saya cuba besarkan dulu. Nampak? Dia jatuh semula bawah sini 29%. Let lu. Tak payah masuk. Next. Dia pecah lagi. Dia bagi kita satu sign yang market akan berubah semula. Tadi tu main-main lah. Okay, next. Okay, saya tanya korang, mana satu kita akan masuk? Adakah kita nak masuk daripada previous high sini ataupun kita ambil new candle? New candle. New candle, betul. Kita akan masuk based on new candle. Okay, saya akan ambil breakout juga tapi based on candle. Okay, maksud dia saya tunggu satu confirmation. Confirmation saya lebih kepada candle. Okay, next kita tengok macam mana. Stop loss pula macam mana. Okay, idea dia macam ni. Ini idea dia. Kita tengok dulu macam mana. Jadi ke tidak. Okay. Dah. Jatuh lagi. Sampai bila nak naik ni? Tak apalah. Kita habiskan je lah. Guna yang asal tadi. Tengok. Apa jadi dekat market? Kalau kita set untuk masuk based on breakout level ni. Bila kita masuk based on breakout level tadi dia main-main lah. Bila dia main-main, last kali kita tengok apa berlaku.
Saya kecilkan dulu RSI ni Okay, boleh kata okey lah, adalah sedikit profit tapi market tengah flat. Okay, berapa level tadi buy? 6207. So 6207 entry, sekarang ni harga sama juga 6207. 6205 entry harga 2607. Okey, tak apa, kita tengok next lagi macam mana. Okay. Next. Nampak? Boleh kata dia jadilah. Tapi lama lah, memang lama. Tak tahulah trader boleh tunggu ke tak. Okay, tapi ini based on 5 minit. Kena faham 5 minit daripada 14 Mac pukul 12.10 petang tengah hari. Lepas tu benda tu breakout 14 Mac apabila pukul 5 petang. Okay. Istilah saya untuk scalping yang kita buat ni lebih kurang macam ni lah. Ini contoh yang tak cantik lah. Pasal apa? Sebab bila dia breakout dia terus flat. Lepas dia flat baru dia pergi. Okay. Right. Ini salah satu contoh dia. Macam saya cakap tadi, selalunya kita ambil daripada level bawah ni 50% sebagai kita punya TP. Apabila dia sentuh dekat level ni. Tapi macam tak masuk akal lah. Sikit je lah. Sikit je. 43 tick. Okey lah. 43 tick tu banyak juga. Right. Next. Okay. Untuk trader yang tadi, kalau ambil 50%, saya besarkan je. Kalau dia ambil 50%, inilah level dia akan ambil. Katakan dia ambil lowest candle. Buy 6205, dia TP level dia dekat ni je. Lowest level 6216. Sikit sangat. Okay, memang sikit. Tapi untuk trader yang hold position sampai above 70%, dia boleh hold. Hold je. Okay, selagi signal ni tak jatuh ke bawah, selagi tu dia akan cuba hold. Okay. Bila dia cuba hold, tengok. Bila dah start jatuh dah ni, okay, masa dia buy dekat sini, lepas tu daripada RSI 30, sampai RSI 70 dah hook down. Ini hook up. Dia dah hook up. Bila hook up, kita buy. Hook down, kita akan sell. Okey, tak apa. Kita tunggu dulu. Okey. Apa yang saya akan buat, selalunya saya akan ambil lowest candle ni sebagai saya punya trailing stop. Tahu tak trailing stop tu apa? Tahu tak trailing apa? Hai. Tak ada seorang tahu trailing tu apa? Okey, trailing tu maksud dia stop loss yang kita akan ubah, naikkan ke level lowest ni. Inilah trailing point saya. Yalah, sebab saya dah masuk betul. Saya dah buy 6205. Sekarang harga CPO 6340. So saya akan ubah saya punya stop loss. So saya ambil lowest level ni sebagai trailing point. Okay. Trailing point saya dekat sini. Okay, next kita tengok. So boleh kata kena Ini boleh kata memang kena. Lepas tu dia dah start dalam proses nak buat kejatuhan. Okay? Dapat tak idea dia macam mana? Contoh untuk kita masuk buy ni. Dapat. Boleh? Dapat. Boleh ini based on RSI. Okay. Hint dalam harmonic trading. Okay. Kalau korang jumpa apa yang saya belajar minggu lepas, siapa ada tangkap kan? Kalau korang jumpa ni, katakan korang nampak RSI level ni harmonik korang jumpa diamond pattern. Lepas jumpa diamond pattern, korang nampak RSI tu berada di level atas. Dia berada di level atas. Ini waktu dia korang akan cuba untuk masuk short selling. Okay. Ini untuk diamond up. Untuk diamond down, pastikan RSI itu berada di bawah. Okay. Dekat kita punya potential reversal zone. Okay. Next. Tadi contoh untuk buy. Sekarang kita tengok contoh untuk sell. Saya terus bagi contoh yang dah jadi. Nanti apa yang korang boleh buat, balik rumah, korang kena banyak buat backtesting. Selepas banyak buat backtesting, korang tengok berapa banyak percentage dia. Okay. Berapa banyak percentage profit dia. Berapa banyak percentage loss dia. Kalau korang buat macam yang saya bagi ni. Okay. Okay. Kita tengok contoh yang ni pula. Contoh untuk sell. Ni untuk trader futures lah. Yang boleh buat short selling. Okay. Asal dia keluar macam ni. Sekejap. Saya replay dulu. Okay. Kalau nak buat short selling, sama juga. Kita akan masuk. Sekejap, saya punya slow pula dia loading. Sekejap, kita ambil satu contoh. Okey, dia jatuh, dia naik semula. Sekejap.
Oh, sebab 5 minit. Kalau 5 minit candle ni dia banyak data nak kena loading Okay, kita tengok dulu. RSI jatuh bawah 70 Ni color merah ni 70 Break below 70, itulah kita punya level entry point. Kena pastikan dia complete dulu. 10.45 pagi jangan lu masuk. Korang kena tunggu dia complete 10.50 baru dia masuk. Okay, nampak dah jatuh. Ni dah confirm. Dah jatuh below 70. Next, apa kita akan buat? Kita akan masuk based on lowest candle ni juga. Okay, lowest candle. Lepas tu stop loss saya in between dua level ni. Kita tengok dulu 7098. Yang satu ni 7108. Saya rasa tak banyak beza 7098. Roughly dalam 10 tick je beza dia. So saya akan ambil highest dia sebagai saya punya cut loss. Okay. Next. Dia dah confirm dah. Daripada level 74 jatuh ke 57. Baru kita akan masuk. Okay. Sell lah. Ni contoh dia. Okay. Katakan market jatuh tapi main-main pula. Ni saya faham lah. CPO tengah new high kot. OTH pula. ATH kot. Kenapa kau nak sell? Dia kata. Kenapa kau nak sell? Tak apa. Aku nampak macam ni aku masuk je lah. Duit aku bukan duit kau kan. Contoh dia. Next tengok. Jadi market memang jadilah. Bila dia jadi dia akan jatuh lah. Macam saya cakap tadi. Masa kalau korang nak ambil TP dekat 50%. Sila. Ambil je. Dah start dah slow loading. Sekejap. Ni katakan korang nak ambil 50% kan, belum jadi lagi. Next, ambil je 50% dekat lowest level ni. Inilah sebagai korang punya take profit level. Untuk strategi ni, kalau korang gunakan based on 5 minit, sell on breakout, ambil dekat level sini. Scalping level dia korang boleh dapat 55 tick. Berapa 55 tick? Siapa boleh bagi tahu saya? Berapa potential dia kalau masuk di dalam features? Berapa? Tapi dalam 1000 ni lah, 1400 juga sampai tak? 1400 lah. 1375. Okay. Inilah potential profit dia untuk scalping di dalam CPO. Okay. Tiba-tiba si kawan ni kata, aku tamak lah dalam ni. Aku nak ambil banyak sikit. Sila. Aku tak pernah halang kau. Kita bagi tahu Masuk. Kau nak ambil banyak kan? Macam saya bagi tahu, tunggu 70. Kalau dia tunggu 70, market naik semula, 50 tick dapat 1300. Siapa nak bagi? Masuk dekat saham separuh mati nak dapat. Masuk dalam features, klip mata dapat, tak nak ambil. Okay? Tak nak ambil. Kena trailing. Katakan dia maintain entry point dia dekat dalam 7021. Highest dekat candle ni 7020. Cover blow crash tak apalah dia kata. Lepas tu jatuh semula. Dia pun dah pening kepala lah. Okay. Dan Alhamdulillah view kita tu menjadi. Lepas tu korang saya bagi tahu jangan menggelabah nak macam nak hold position tu, jangan menggelabah. Relax je. Korang hold je position sampai ada new entry masuk, baru korang ubah korang punya strategi. Okay. Bila dia naik, itu salah satu warning sign. Ubah stop loss kita tadi daripada atas yang ambil dekat level atas ni. Okay, ubah. Itulah maksud dia trailing. Tengok. Tak kena. Masih hidup. Motor masih hidup. Motor masih hidup. Hold. Hold sampai lebam. Hold. Ni maksud dia strategi intraday bertukar menjadi satu swing. Hold dia. Hold. Dia dah keluar dah ni. So, ubahlah korang punya stop loss tadi tu dekat level sini. Trailing. 6709, sell 7021. Okey lah 300 point. Kena dah, cukup. Dah, okey. Dah habis cerita dah. Dapat tak idea dia macam mana? Boleh ke boleh? Senang ke senang? Boleh. Senang kan? Nampak macam senang. Tapi tunggu nanti. Ni contoh. Saya bagi contoh yang jadi dulu. Kalau saya bagi contoh tak jadi, sampai besok pagi kita takkan habis buat ni. Nampak? Bila sell jatuh bawah, kita sell kat bawah. Okey lah, tak kena. Kita tengoklah contoh ni. Jatuh bawah 70, kita sell sini, dah makan dah stop loss. Tak apa. Jangan tak stop loss. Saya dah berapa kali cakap dengan klien saya sampai saya tak nak diorang buat benda tu kan. Macam dulu diorang belajar dengan kita. Kita bagi tahu. Dia tak stop loss. Nanti kau tak kena lagi tu. Ada setengah orang ni dia tak kena. Dia takkan percaya. Percayalah cakap saya. Okay. Jadi sampai satu tahun saya terpaksa cakap. Orang bodoh adalah orang yang tak stop loss. Terpaksa cakap macam tu. Baru dia beringat. Kenapa Syilami cakap macam tu? Sedih lah aku. Aku tak suka lah dia. Tapi
dia dapat satu benda tu, benda melekat dalam kepala dia. Kalau aku tak letak stop loss, aku nak recover semula market memang susah. Umpama dia ada 10 diamond, dia ada 10 diamond. Kalau dia lose 1 diamond, maksud dia nak recover dapatkan semula satu diamond tu senang. Sebab dia ada 9 diamond untuk recover semula dapat satu diamond. Tapi apabila dia sekali tekan order, dia lost sampai 7 diamond, 3 nak dapat semula 7 ni, seriously memang susah. Sampai satu tahap dia kata, dia akan cakap macam ni, aku tawakal je lah. Tawakal je, apa susah. Tawakal benda kau, tawakal. Benda dah ada strategi, lepas tu kau nak tawakal. Memang tak boleh lah. Bagi saya tak boleh. Contoh untuk saham, kita tengok Kelly. Sebab tadi ada orang komen Kelly. Kelly sama juga, cuma beza dia dekat saham, saya gunakan 30 minit dengan hourly. Okay? 30 minit dengan hourly. Antara dua ni korang boleh cuba nanti. Buat banyak backtesting. Okay? Sebab saham kita tak boleh buat short selling. Jadi kita tengok contoh sini. Apabila dia jatuh bawah 70. Next. Dah pecah. Sudah pecah. So kita akan masuk dekat 40.5 sen. Stop loss kita ambil dekat 38 sen. 38 sen pula. Sini. 38.5 sen. 40.5 sen, 38.5 sen memang dekat lah. Tapi korang jangan pandang macam tu. Trader futures saya bagi tahu korang sikit. Jangan korang pandang macam ni. Sebab korang masih main futures tu dia amount yang kecil je. Fraction amount untuk recover the whole market ni. Market value. Sebab tu korang masuk cash. Macam tu. Tapi kalau saham korang tengok dekat dalam 5%. Ni risiko dia 5%. 5%. Umpama korang ada 10,000. Korang masuk. Korang loss dalam RM500. 5% kita akan kira percentage. Korang futures lain. Okay, kita tengok dululah contoh dia. Jadi ke tidak? Pertama masuk, okay, entry kena. Stop loss tak kena. Okay, next. Next. Oh, jadi ni. Jadi baik. Jadi contoh lah. Macam saya cakap tadi, 50% tu sama ada korang nak trailing ataupun korang nak TP lah. Ini contoh yang jatuh, lepas tu naik semula. Kalau tak silap saya lah. Nampak? Dia jatuh semula. Okay, tak apa. Next. Move on. Jatuh. Dia jatuh, dia naik lah. Okay, tak apa. Saya go back dulu dekat sini. Okay. Katakan kita punya trailing tu. Trailing ataupun kita punya stop loss makan lah. Okay, next. Dah habis kita. Okay, buang semua. Masuk new entry pula. Okay. So, new entry kita macam mana? Bolehlah mencuba. Tunggu dia keluar dulu, baru kita masuk. Okay. Keluar daripada bawah 30, naik atas. Bila nak naik? Baru dia naik atas daripada level 30. Jadi kita ambil highest candle. Saya masuk based on candle. Hourly ataupun 30 minit. Antara dua tu korang boleh cubalah. Okay. Next. Apa yang korang perlu buat? Korang kira potential loss. Risk tu. Ni. 6%. Tadi aku dah loss 5%. Kali kedua ni aku masuk 6% lagi. Dah 11%. Ada 11%. 10% lah. Cincai. Dah loss sampai 10%. Kita ada berapa tadi? Modal 10%. 100%. Tinggal 90% lagi. Sebab dah loss 90% kan? 10%. Next, tengok. Okey lah, jadi. Ada buy stop limit function. Guna. Ada buy stop limit function dalam saham tu. Kena. Aduh, kena pula. Okey, kita anggap bawah sikit lah. Okey. Tak kena? Oh, tak kena. Aduh, masih hidup. Okey, contoh. Masa flat ni memang sakit kepala sikit lah. Tengok sampai habis apa jadi. Ini contoh dia lah. Okay. Breakout lagi. Previous resistance become support. Zap. Inilah contoh dia. Contoh untuk yang korang boleh buat. Sebenarnya benda tu korang boleh determine melalui RSI ni. Pertama masuk kena stop loss. Kali kedua masuk kena lagi. Tak kena stop loss. Lepas tu market Alhamdulillah dia menjadilah. Okay. Boleh kata dia menjadi. So bila dia menjadi, itulah cara dia untuk kita cuba masuk. Okay. Ada lagi saham ni Saya bagi contoh. Okey, ni dalam list kita lah. BSL Corp. BSL Corp apa jumpa? Bullish Butterfly. Saya jumpa Bullish Butterfly dalam BSL Corp. Tapi itu harmonik lah. Sebelah mana butterfly dia pun saya pun tak tahu. Okay, tapi ini salah satu ni lah yang saya nampak ada potensi jugalah untuk pecah. Ini korang boleh tengok lah nanti macam mana based on dia punya RSI ni. Masa dia naik tu nampak. Dia naik je, sini pun naik juga.
So boleh kata RSI ni dia study dia determine rate of change, dia punya momentum tu. Okay, rate of change. Kalau korang guna, apa beza dia RSI dengan apa satu ni, stochastic? Siapa boleh bagi tahu saya? RSI stochastic, apa beza dia? Tak tahu. Kalau tak salah, stokastik ada 2 line. Baik. Betul, dia ada K dengan dia ada D. Favorite saya dulu-dulu lah. Dulu-dulu favorite saya juga. Okay, beza dia, korang take note benda ni. Selalunya, apabila market tengah trending, kita akan pakai RSI. Sebab dia study momentum. Momentum market tengah naik ataupun jatuh lah. Okay. Tetapi, kalau untuk stokastik, benda ni sangat sesuai untuk kita pakai ketika market tengah sideways, flat, berenang, swimming, semua benda tu. Okay. Apabila market tengah flat, sesuai untuk kita pakai stokastik. So, untuk market tengah trending, kita akan pakai relative strength index. Itu beza dia. Okay. Rebus soup indicator lah Tuan Rozani ada tulis kat dalam ni. Korang boleh cuba nanti tengok BSL Corp. Apa lagi list saya? Saya bagi sikit lah tips. Tapi bukan entry bukan call saya hanya boleh bagi call dekat klien saya saja. Dekat klien semua kita swap saya bagi tahu awal-awal. Tapi dekat public saya dah di warning. Okay. Sebab hari tu saya sendirilah pergi tadah orang letak leher dekat Security Commission. Sebab bagi tahu diorang pasal entry, pasal signal semua ni, boleh tak kita bagi dekat public? Tak boleh. Apa yang kita boleh bagi, dia kata, dekat klien. Klien korang boleh bagi. Tapi sebagai CMSRL, kita tak boleh bagi dekat public. Dah start saya cakap. Sebelum ni pernah bagi. Lepas tu saya dah start tak bagilah. Okay, korang tengok first kali BSL Corp. Okay, boleh type. Siapa rajin boleh type dekat dalam ni. Ataupun siapa rajin boleh cakap, buka mic lepas tu cakap. BSL Corp, first dalam list saya. Lepas tu kedua kita ada CEKD. Yang ketiga ada Penta. Lepas tu saya ada DKSH. Yang kelima, apa lagi Presta. Okay, Presta. Yang keenam, FKLI. Tak ada yang masuk FKLI dekat dalam kan? Ada tak yang masuk KLCI features kat dalam ni? Tak ada. Uish, janganlah ni. Macam senyap dia ni semua orang. Okay, satu lagi lah. Saya tunjuk sedikit dekat KLCI features. Tu siapa yang masuk KLCI features ni lah. Korang boleh guna cara yang saya cakap tadi. Breakout, masuk buy. Okay. Lepas tu, masa dia jatuh ni, korang masuk sell, kenalah. Bila korang tukar-tukar strategi kan. Sebab tak boleh buat apa-apa. Sebab cara baca dia memang macam ni lah yang kita buat. Okay. Lepas tu naik, kita buy lagi semula. Apa lagi? CEKD. CEKD based on 30 minute hourly. Okay, dia lebih sesuai untuk hourly untuk hourly korang boleh tengok lah. Nampak dia test, dia naik. Okay, naik sikit je. Naik sikit. Banyak juga Lepas tu test lagi, dia jatuh. Test. Okay, 2 kali loss, 1 kali profit lepas tu kali kelima masuk lagi. Kena. 3 kali loss. Masuk last kali korang tengok apa jadi. Lepas tu dia terus maintain lah. Dia naik, cuma dia naik tak banyak lah. Okay. BSL Corp dah. Apa lagi tadi? Penta. Boleh tengok Penta ni. Based on apa yang kita buat ni, korang boleh study semula lah. Boleh test. Okay. Kita tak cakap benda ni confirm buat profit. Tapi benda yang kita buat ni lebih kepada study lah. Ni nampak RSI break above. Ni main point dia kena sabar je. Okay. Dekat saham, breakout masuk. Okay. Cuba je. Korang cuba je. Short selling of course korang tak boleh buat. Okay. Ni dalam proses ni Penta nampak. Dalam proses based on hourly. Untuk saham, cukuplah sampai 30 minit je. Okay. Tapi, nak determine sama ada RSI tu sesuai ataupun tidak, korang tengok je RSI ni. Kalau RSI dia macam robot yang bergerak dia macam yang jatuh macam ni, tak sesuai lah. So, kita terus ubah ke ni. 30 minit. 30 minit bila saya tengok dia punya line tu, boleh kata agak smooth. Okay. Memang smooth lah. Smooth dia macam mana? Smooth dia punya movement ada curve semua. Compare daripada 5 minit tadi, bila saya pakai ada ni pula. Ada garisan-garisan ni. Macam heartbeat. Heartbeat yang orang kena cek jantung dia je. Tapi yang ni kita tengok smooth dia line dia. Sup macam tu.
Bila tengok tak sakit mata lah. Itu salah satu tips dia untuk orang masuk. Okay. Even dekat foreign pun kita boleh cuba juga. Salah satu dia untuk trader soya bean futures. Trader untuk soya bean futures, apa yang korang boleh buat, tengok. Bila market dekat atas ni kita boleh sell. Tengok jatuh. Bila dia break above, bolehlah buy sekejap. Tadi kita buy soya sekejap. Nampak? Dia break lagi. Test. Kali pertama kena stop loss. Kali kedua test. ZAS. Naik sikit je lah. Tak banyak. Okay. Masalah dia tak sampai level atas. Okay. Sampai sini. Ada apa-apa soalan tak yang tak berapa clear? Senang je kan? Senang tak? Nampak senang. Nampak senang kan? Tahu kena banyak testing. Orang apa? Orang Cina cakap sap soy. Semua orang boleh buat lah. Okay, cuma rajin tak rajin je. Ada setengah trader dia jenis tak sabar. Dia jumpa je satu teknik, terus masuk tekan order. Full margin CPO. Dekat apa? Dekat saham dia guna full limit. Habis. Langsai dia kata. Tapi dia tak tahu cara nak baca benda tu. Lepas tu in the end, dia akan cakap lah, penipu budak ni, ajar aku benda yang salah. Lah, aku dah tunjuk contoh yang jadi. Kau pergi carilah contoh yang tak jadi. Ini yang saya bagi tahu dekat orang. Jadi, ingat cakap saya, sebelum kita buat satu decision untuk masuk real, pastikan korang dah cukup. Dah cukup apa kita panggil ni? Dah cukup study lah. Okay. Kita tak salahkan korang juga. Kalau korang nak masuk tak apa. Saya cerita sedikit lah tentang kapal. Korang tahu kan kapal besar tu? Tongkang. Tahu Tongkang? Siapa? Alfonso de Albuquerque. Tahu tak? Tahu. Dia naik tongkang besar. Tahu kan? Alfonso de Albuquerque. Tak tahu nama betul ke tak. Right. Jadi macam kapal ni boleh kata. Bila kita buat satu kapal besar, sebenarnya dia nak pergi lautan Hindi, dia nak keliling satu dunia, nak keluar daripada kawasan apa? Keluar daripada kawasan bumi lah orang kata, ataupun dia menjelajah keseluruhan bumi. Okay? Bila dia nak menjelajah benda tu, maksud dia kita buat satu kapal ni, itu tujuan dia. Okay? Jadi, apa yang kita nampak, kebanyakan orang ni, bila dia dah buat kapal, dia akan parking je kapal dia. Dekat tepi mana? Tepi pelabuhan. Dia akan parking je dekat dalam. Lepas tu, dia buat benda tu jadi macam museum pula. Okay? Bila dia buat macam tu, apalah function kapal tu? Padahal, dia dah berhabis duit. Dah habis banyak dah duit tu. Duit dah habis banyak. Tapi, kapal tu jadi museum. So, maksud dia tak guna lah. Memang tak guna. Okay? Jadi, gitulah juga kita sebagai manusia. Kita ni kadang-kadang, apabila kita jumpa satu teknik baru, pastikan kita cuba test dululah. Kita buat backtesting. Saya tak salahkan untuk ada setengah orang yang nampak dia akan terus cuba. Bila dia cuba dapat profit, habis dia PM kita panjang lebar bagi tahu bagus. Tapi apabila kita salah, situ cerita belakang pula dia akan cakap tentang kita. Jadi kena terima kenyataan tentang kapal yang saya cakap tadi. Kita kena cuba juga. Dan kita kena test dulu. Dah cukup ilmu di dada, kita orang yang nak mengemudi kapal dulu, baru dia akan cuba start pusing satu dunia. Nak keliling dunia, nak keluar daripada bumi, nak pergi bulan bawa kapal pun tak apa. Itulah salah satu contoh dia. Okay? Kita kena cuba. Kena test benda ni. Bila dah test, dah ada pengalaman, baru kita akan masuk. Itu salah satu nasihat saya untuk korang. Jangan tak ada pengalaman, dia umpama budak yang baru lahir. Okay? Baru lahir je, tiba-tiba korang pergi letak depan supaya dia jadi kapten. Okay? Kapten berbosa lah contoh dia. Itu yang bagi kita macam tak bagus. Jadi kena test dulu. Dah okey. Memang tak dinafikan kita sebagai manusia ni kenalah tempuhi cabaran. Tapi sebelum kita nak tempuhi cabaran tu, pastikan kita ada ilmu di dada. Apabila kapal pecah, apa next step dia? Apa yang kita kena buat? Ada pelampung ke? Pelampung? Orang sini panggil pelampung ke apa? Sabah panggil pelampung. Apa tu nama dia? Life jacket kena ada. Benda tu kena ada. Jangan korang dah tak ada apa-apa, nampak macam smooth je kan kita bagi contoh yang jadi. So, kita tak nak buang masa korang supaya korang faham benda tu. Dan balik nanti baru test benda ni. Test jadi ke tak? Okay, berapa percentage tu? Okay. Ini sekianlah daripada saya untuk yang kita punya sesi yang ni apa orang kata, sebelum kita cuti sebentar, untuk kita prepare lah. Dan satu yang saya nak bagi tahu dekat korang, jangan lupa hari Khamis ni, hari Isnin minggu depan, Tuan Zafri ada bagi satu talk dekat yang under Bursa Malaysia. Under Bursa Malaysia.
Ni tengok dekat dalam. Under bursa equities. Okay. So dia akan cakap more on equities. Dia akan bagi tahu tentang harmonic Fibonacci di dalam tu. Macam mana nak gunakan pattern 1, 2, 3. Okay. So jangan lupa. Korang boleh jumpa Tuan Zafri lah pada minggu depan. Okay. Last sekali, ada apa-apa soalan tak? Tak berapa clear. Boleh kan? Senangnya ni. Dulu aku follow Lami pernah cakap. Tapi ada ubah sikit memang kita ada ubah sedikit. Okay. Alright. Korang okey tak ni? Macam tak ada respon. Selalunya bila cakap ada respon, ni tak ada respon pula. Tengah hadam. Tengah hadam. Dia tengah fikir. Apa kapal Islami cakap ni, dia kata. Aku pun tak faham. Okay, bos. Boleh Okay. Satu saya nak bagi tahu, kita open lah macam biasa. Kita akan open untuk account opening. So korang rebut peluang account opening yang macam kita bagi tahu sebelum ni. Kita akan bagi signal. Okay, salah satu signal dia lebih kepada signal harmonik. Lepas tu kita ada trader pengalaman trader yang berpengalaman daripada marketing rep kita. So dia boleh guide korang cara nak buka account. Lepas tu diorang pun ada strategi yang korang boleh cubalah tengok daripada cara technical analysis daripada diorang So ada link dekat dalam ni, korang boleh contact dia untuk dapatkan salah satu package tu lah. Okay, kita bagi signal. Kita bagi apa lagi? Saya ada alert untuk saham. Saya tahu alert saham yang saya bagi tahu tadi, macam sebelum ni orang duk kata dengan kita untuk harmonik ni susah nak buat alert, dia kata. Kita dah berjaya keluarkan alert tu maksudnya kita tunggu je datang alert ZAS, barulah korang boleh lukis benda tu. Baru cari entry point apa benda semua. Okay, so benda ni memang membantu untuk futures saham, kripto semua kita dah masukkan. Jangan rebut peluang lah sementara kita open lagi untuk public. So korang rebut peluang. Okay, benda tu secara percuma je kita akan bagi dekat klien. Of course ada syarat-syarat yang tertentu lah untuk masa kemudian hari. Okay, alright. Kalau tak ada apa-apa soalan, kita boleh tangguhkan majlis kita sampai hari ni. Nanti kita akan jumpa lagi pada bila selepas raya kot. Untuk puasa ni saya tahu memang ada yang nak ke? Ada yang nak juga kita buat pada waktu puasa ni. Nak bos. Nah, cuma masalah dia kalau dekat Sabah, kita faham tarawih habis awal. Okey, macam saya kalau saya balik kampung nanti, tarawih habis awal. Pukul 7.30 kita dah start ni dah. 7.30 kita isyak. Isyak lepas tu habis pukul 8. Situ 8.30 dah habis lah. Korang sini dekat area Semenanjung, tak tahu dekat area utara tu. Area utara tu memang lagi lambat. Siang boleh, ya Allah. Apa dia tuan? Pukul 10.30 habis lah. 10.30 Okey. 10.30 on saya tak ada masalah lah, kita boleh buat. Okey. Tapi kita akan tengok nantilah macam mana. Okey, kita akan inform lah. Kalau ada yang nak, nanti kita akan tanya dalam grup lah. Korang dah join grup kita tak? Grup Lami Harmonic Education. Channel Lami apa? Lami Academy. Ada yang tak join lagi? Buat time sahur pun okey, mak. Dah okey, untuk siapa tak join, korang boleh join dekat dalam ni lah. Okey. Ada link dekat dalam nanti, korang boleh tengok. Lepas tu korang join dekat dalam. So kita akan inform daripada masa ke semasa lah. Okay, macam sesi Tuan Zafri dekat dalam Sound Malaysia nanti, dia akan reveal sikit-sikit tentang harmonik. So dapat profit nanti, join lah kelas kita. Okay. Siapa tak join nanti boleh, boleh join kita punya PES Lami Academy. Kita akan inform macam-macam ada dekat dalam. Okay. So untuk Muslim trader, selamat berpuasa. Okay, saya happy ni. Selepas 2 tahun tak boleh balik raya dekat Sabah. Okay, memang happy gila. Kali ni dapat makan masakan mak. Dapat bersahur dengan mak saya. Okay. Right, all the best. Jaga money management. Jangan lupa sesi Tuan Zafri pada minggu depan. Hari Isnin korang boleh join. Selamat berpuasa kepada Muslim trader. Okay, bila next class Tuan join grup kita, nanti kita akan inform lah di dalam grup tu. Okay semua, terima kasih dan Assalamualaikum.